tiga segi yang luar biasa ini adalah salah satu ikan komuniti yang popular. Ikan ini pula biasa kelihatan di mana-mana akuarium. Ia digelar suckerfish oleh orang ramai. Ia memiliki cakra penyedut pada bahagian abdomen yang membolehkannya melekat pada sebarang tapak. Ia membersihkan akuarium dengan memakan kotoran di dalamnya. Satu lagi jenis ikan komuniti dalam akuarium ialah whiptail yang mempunyai ekor yang kelihatan seperti cemeti yang halus dan panjang. Bahagian bawah mulut whiptail adalah sama dengan mulut suckerfish. Ikan Raspora merupakan satu lagi ikan komuniti yang digemari. Ia dijumpai di Asia Tenggara dan adalah antara ikan kecil yang paling laris. Selain ikan, udang kecil juga boleh dipelihara. Mereka berperanan untuk memakan bangkai ikan yang telah mati. Gabungan pelbagai jenis tumbuhan dan ikan-ikan tersebut menyeimbangkan ekosistem dalam akuarium. Gelembung oksigen yang jelas kelihatan menunjukkan tumbuhan yang hidup subur giat menjalankan proses fotosintesis. Satu gambar alam kehijauan yang tenang dan nyaman memberi nafas baru kepada ruang di sekitarnya. Dari manakah kita memperolehi tumbuhan akuatik? Inilah ladang tumbuhan akuatik di Kota Tinggi, Johor. Pelbagai jenis tumbuhan akuatik ditanam secara komersial oleh Raymond Aquatic Enterprise untuk menampung permintaan pasaran tempatan dan luar negara. Konsep rumah hijau dikendalikan di sini untuk memastikan tumbuhan mendapat cahaya matahari yang mencukupi dan penanaman adalah terkawal. Pelbagai sistem penanaman diguna pakai dalam ladang ini, antaranya ialah sistem penanaman hidroponik. Kultur nutrien menggantikan lumpur yang digunakan dalam sistem penanaman konvensional. Sistem ini dikatakan lebih bersih dan lebih senang dikendalikan. Sistem penyiraman berputar yang dipraktiskan di taman ini memastikan penyiraman adalah sekata dan juga menjimatkan tenaga pekerja. Tumbuhan hijau ini dipanggil Elodea densa. Ia merupakan antara spesies tumbuhan yang mendapat sambutan yang hangat daripada penghobi. Rumpai ini pula digelar Dracæna sandriana. Pelbagai jenis lumut juga ditanam. Lumut parasit memerlukan kayu reput sebagai tapak pertumbuhan. Warna hijau tuanya merupakan warna latar yang sesuai untuk akuarium. Jenis lumut yang anda lihat sekarang ini digelar Christmas moss. Pelepah daunnya berbentuk tiga segi, kelihatan seakan-akan daun pokok Christmas. Sewaktu penuaian, tumbuhan yang telah mencapai tahap kematangan dikeluarkan daripada tapak penanaman. Proses pemetikan dilakukan dengan berhati-hati untuk memastikan kesempurnaan tumbuhan. Seterusnya, tumbuhan dibersihkan untuk menanggalkan kesan lumpur. Pekerja memastikan setiap batang tumbuhan adalah betul-betul bersih sebelum dihantar ke tangan pelanggan. Setengah tumbuhan akan diikat pada kepingan kayu untuk membolehkan urat tumbuhan tumbuh dan melekat pada kayu. Setengah tumbuhan yang lain pula diikat dalam gugusan untuk menyenangkan pembungkusan. Ketelitian dalam proses penanaman sehingga proses pembungkusan menjaminkan kualiti yang terbaik. Setelah itu, tumbuh-tumbuhan akuatik tersebut sedia dimasukkan ke dalam kotak untuk dieksportkan ke luar negara. Untuk memastikan kesejahteraan akuarium tumbuhan akuatik, penghobi harus memahami fungsi dan cara alat-alatnya digunakan. Inilah reaktor karbon dioksida. Penunjuk ini menjelaskan kadar pelepasan karbon dioksida. Set lampu ultra ungu haruslah cukup terang untuk memastikan setiap tumbuhan dalam akuarium mendapat sumber cahaya yang mencukupi. Alat penguji karbon dioksida ini menguji kepekatan karbon dioksida dalam akuarium. Ini pula penapis kanister yang berkesan untuk menyingkirkan kekotoran dalam akuarium.
Oleh sebab setengah tumbuhan akuatik peka terhadap perubahan suhu, pendingin seperti ini dipasang untuk menetapkan suhu optimum yang sesuai untuk pembesaran tumbuhan akuatik. Beginilah keperluan asas untuk mendirikan sebuah akuarium tumbuhan akuatik. Bagi golongan penghobi yang baru menceburi hobi tumbuhan akuatik, mereka boleh cuba mendirikan sistem akuarium yang berskala lebih kecil, iaitu bermula dengan akuarium bermuatan lebih kurang 120 liter. Cara ini adalah lebih kos efektif bagi penghobi baru. Bekas kelabu yang bersaiz sederhana ini mengandungi bahan-bahan mentah untuk mensintesis karbon dioksida. Gelembung gas karbon dioksida akan melalui beberapa peringkat supaya memberikan masa yang mencukupi untuk karbon dioksida larut dalam air sebelum ia terbebas ke atmosfera. Sistem ini membekalkan karbon dioksida melalui proses penampaian semula jadi dan boleh bertahan selama 3 minggu sebelum bahan mentah baru perlu diisikan. Ini juga merupakan satu lagi reaktor karbon dioksida yang bersaiz kecil. Bagi sistem ini, bahan mentah untuk mensintesiskan karbon dioksida diisi dalam silinder. Silinder yang telah kehabisan kandungan boleh digantikan dengan silinder baru. Reaktor karbon dioksida yang berskala kecil tidak kurang berkesan kalau berbanding dengan reaktor konvensional. Cara pengendaliannya yang mudah, selamat, efektif dan menjimatkan menjadikannya semakin popular. Pemandangan pepohon limbun diselangi dengan curahan air. Beginilah keheningan hutan paya bakau yang seolah-olah menempatkan diri kita dalam alam legenda. Hutan paya bakau merupakan satu lagi tema rekaan yang digemari oleh penghobi tumbuhan akuatik. Satu sifat penting untuk rekaan ini adalah paras airnya hanya separuh daripada kedalaman akuarium. Hasilnya, pemandangan yang dihasilkan seakan-akan sebuah paya bakau dalam hutan hujan tropikal. Curahan air halus dari bahagian atas akuarium kelihatan seperti ribut peti yang berlaku di paya bakau. Rekaan yang kreatif ini membawa penghobi yang berjiwa pengembara ke dalam satu alam fantasi paya bakau. Arowana sentiasa digambarkan sebagai raja ikan yang bersifat monarki. Namun, tahukah anda arowana sebenarnya juga boleh hidup harmoni dalam komuniti tumbuhan akuatik? Lihatlah pemandangan yang menakjubkan ini. Setiap ahli dalam komuniti memainkan peranan masing-masing untuk mewujudkan satu ekosistem yang seimbang dan sistematik. Rumah mewah sentiasa dilengkapi dengan perabot-perabot eksklusif. Namun, walaupun betapa berharga perabot itu, perabot masih merupakan objek yang statik. Kehadiran sebuah akuarium akuatik yang penuh dengan kehijauan yang menyegarkan dapat mencurahkan nafas baru kepada keadaan sekitarnya. Tumbuhan akuatik yang subur dan ikan-ikan kecil yang sentiasa sibuk berenang melambangkan suasana hidup yang penuh bernyawa. Namun, akuarium yang besar sesungguhnya memerlukan sistem pemeliharaan yang lebih sempurna dan kos pengendalian yang lebih tinggi. Selain diletakkan di rumah kediaman, akuarium tumbuhan akuatik juga sangat sesuai diletakkan di pejabat. Kehadirannya menolong melegakan dan menceriakan hati penghobi selepas mengharungi tekanan kerja seharian. Ia berkesan untuk menyisihkan kerunsingan anda buat sementara waktu. Tumbuhan memainkan peranan yang sama dalam alam semula jadi, tidak kira sama ada ia tumbuh di darat ataupun dalam air. Selain daripada membentuk pemandangan yang indah untuk pandangan manusia, tumbuhan sememangnya merupakan sumber tenaga kepada organisma hidup yang lain. Keupayaannya untuk membina makanan dan membekalkan oksigen melalui proses fotosintesis menjelaskan kepentingannya dalam mewujudkan satu ekosistem yang seimbang.